apabila pihak polis PDRM tengah buat kerja, engkau tak payahlah sibuk nak pergi lebih sudu daripada kuah. Yang korang nak melompat gila, nak cari glamour, nak cari pengaruh apa semua ni, biarkan polis siasat, polis diraja Malaysia ni bukanlah satu agensi yang bangang-bangang tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Aywa. saya tak nak bincang pasal salafi atau apa semua tu tak apa. Pandangan tuan saya hormat. Sebab after all kita bergaduh ke apa pun, you know, biar Muslim. Tetapi saya suka bila team you all, saya ucapkan tahniah kepada Dr. Mazhar and your team apa semua bawa mendedahkan pasal GISB ni. Tuan, saya berumur 51 tahun. Nama saya adalah Salim Iskandar, tuan. Ya, tuan. Ya, 51 tahun, nama saya Salim Iskandar. Sarbu Singh ni, itu dia. Dah ada yang kenal kat saya kat bawah tu. Saya tak terkenal. Saya ni seorang yang tak dikenali. Saya hanya budak baru belajar. Kalau salah tolong jolokkan. Ya, saya Salim di sini. Salim. Okey, baik. Baik. Saya nak cerita sikit pasal GISB. Sebab saya nampak dalam beberapa pemimpin politik yang cuba mengambil kesempatan dikala ada pemilihan parti mereka tu, jadi mereka mahu menjadi champion untuk GISB. Okey, saya nak minta kepada rakyat Malaysia semua, tolonglah pesanan saya. Ini bukan kira Wahabi ke, bukan nak kira Ahli Sunnah wal Jamaah ke, bukan nak kira Syiah ke apa ke. Apabila akidah orang yang sesat ni, tuan-tuan dan puan-puan, berbalik-balik. Saya umur 51 tahun dan saya ketika Arkam wujud, saya ketika tu saya baru kahwin apa semua, saya tahu pasal Arkam ni. Saya ada baca laporan penuh pasal Arkam ni, betapa sesatnya. Bayangkanlah tu Ustaz. Ustaz, saya nak cerita sikit Ustaz. Ya, silakan. Asy'ari ni setiap malam dia akan beryakazah dengan seorang perempuan. Dia beryakazah dengan Rasulullah melalui seorang perempuan, a mediator. Azura. Tau. So benda ni ada dalam laporan polis. So dia beryakazah, maknanya dia cakap bila dia jumpa dengan orang, dan saya pernah jumpa dengan orang yang ni, dia cakap apa nama dia akan bagi tahu yang dia dapat arahan daripada Rasulullah. Dia dapat arahan daripada Rasulullah untuk nak dia nak take over. Sekarang ni dia nak kena buat aurat Muhammadiyah pula. Dia kena mula ambil alih kerajaan sebab dia akan menjadi pembantu Imam Mahdi. So dia akan jadi, he was selling a lot of cita-cita yang sangat gila lah macam ni kan. Jadi kita tengok lain macam macam ni kan. Kita dapat rasa dah lain kan. So lepas tu Ustaz kita pendekkan cerita daripada Arkam. Apabila ditangkap, Tun Mahathir did a good job. Dia tangkap apa semua dan dia bukan dia tangkap lah, polis ketika itu yang tangkap, Tan Sri Rahim Noor. And yang in charge ketika itu yang tangkap ni adalah Ketua SB, Tan Sri Norian Mai. Kalau Ustaz ingat, Tan Sri Norian Mai orang tu. So dia yang tangkap apa semua. Dan selesailah kes itu. Habis tu dia tukar Rufaka. Lepas Rufaka dia jadi Ikhwan, jadilah GISB. Baiklah, kepada orang-orang Melayu Islam ni yang menangis, yang teroyak gila ni, janganlah kacau GISB, dia akan menega Melayu. Ustaz, izinkan saya sedikit Ustaz, saya nak cakap Maaf ya Ustaz Silakan, teruskan. Saya nak cakap. Saya nak bagi tahu, saya nak tanya berapa ramai orang Melayu, usahawan Melayu yang telah dibantu oleh GISB ni. Sebab yang kita tahu GISB ni dia tak pernah ambil orang luar. Dia ni style konsep dia. Ada satu bangsa dekat Malaysia jugalah. Ada satu bangsa kat Malaysia juga. Dia kata, aku nak jaga bangsa aku ambil barang-barang bangsa aku je. Aku tak nak bagi bangsa lain masuk. So aku je nak conquer. So GISB pakai konsep tu. Dia hanya gunakan untuk ahli-ahli dia saja. Dalam punya cerita dia tak mau kasih orang lain masuk. Hatta Ustaz, saya pernah jumpa Ustaz minggu lepas dengan seorang bekas pelajar Mesir. Dia dekat Mesir, dia bagi tahu, dia cerita pasal GISB ni. Macam mana dia nak dia orang student Malaysia ni yang belajar dekat sana nak masuk ke kuih raya ke dalam GISB punya Ikhwan punya pasar raya tu. Dia tak dibenarkan. Sebab apa? Dia kata tak boleh. Sebab kita takut halalan toyiban. Tak sampai ke tahap level dia nak. Jadi kata bukan patut orang Islam punya produk patut bagi masuk ke? Tak boleh. Dia maknanya dia mesti nak ada air bulu dia ke apa. Sorry Mungkin dia nak ada dekat spesifikasi dia. Jadi dia tak bagi. Jadi itulah kita tengok, kita kaji, kita tengok balik apa semua. Bermakna apa keuntungan yang dia bawa kepada umat Islam? Umat Islam Melayu dekat Malaysia ni, apa dia bawa? Apa yang dia bawa? Dia tak bawa apa pun tuan-tuan. Puan-puan, tak ada dia bawa apa pun. Yang ada yang jadi sekarang ni adalah akidah kita rosak.
Anak-anak ustaz, macam mana ni ustaz kau kahwin sampai anak kau sendiri pun kau tak kenal ustaz. Sampai 40 anak, 38 anak. Benda syok buat. Lepas tu tak kenal mana satu anak aku. Aduh. Ini cerita betul. Ini bukan cerita bohong yang Tun Faisal datang nak jadi champion. Oh, kami nak jadi ni sebab ini pukas lah apalah. Tak. Pukas tu bukannya buat benda yang bohong. Semua benda ada video, ada audio. Confession daripada mangsa-mangsa ni yang kena ni bukan tipu, bukan main-main. Termasuklah salah satu anak Asy'ari sendiri. Ini semua cerita benar, kisah yang benar. Ini bukan cerita tipu. Dan paling saya marah sekali Ustaz, apabila pihak polis PDRM tengah buat kerja, engkau tak payahlah sibuk nak pergi lebih sudu daripada kuah. You know? Betul. Setuju. Kami nak kata, ini tak betul, ini tak kata polis tak betul. Habis siapa yang betul? Polis tak betul, itu tak betul, ini tak betul, kau yang betul. Bagilah polis siasat. Yang korang nak melompat gila, nak cari glamour, nak cari apa, nak cari pengaruh apa semua ni, biarkan polis siasat. Polis Malaysia, Polis Diraja Malaysia ni bukanlah satu agensi yang bangang-bangang tau. Polis Diraja Malaysia ni adalah satu agensi yang sangat-sangat dihormati dan sangat cekap. Sangat cekap mereka ni. Biar bagi. Dia orang buat kerja. Jangan kacau. Jangan nak memandai-mandai. Oh, ini anak dia. Ustaz tahu tak? Saya dengar dari Ustaz punya video dengan seorang sahabat Ustaz tu. Dia bagi tahu, dia kenal semua orang kat belakang tu. Satu-satu tu, semua adalah orang Ikhwan. Tapi penyamar kata saya orang luar lah. Tak ada orang luar hantar anak pergi ke Ikhwan lah. Korang faham tak? Tak ada orang luar. Ini Ikhwan ni satu benda tertutup. Sama konsep macam Arkam. Dekat Sungai Penchala dulu. Diorang tak bagi orang lain masuk. Hanya derang saja. Dia tak bagi orang lain masuk. Apa saja berlaku internal. Itu yang berlaku upacara isap air bulu lah, minum air bulu lah, apa semua kan. Itu yang berlaku. So tolonglah saya minta pada rakyat Malaysia, tolonglah percaya dengan agensi PDRM ni, bagi dia orang buat kerja dan janganlah, kenapa mudah sangat akidah kita rosak. Sedihlah kita hari ni kita bergaduh pasal tu, bergaduh pasal ni, bergaduh pasal tu, tiba-tiba akidah rosak macam ni. So tak apalah, yang bab yang apa RUU tu saya tak nak campur because pandangan saya lain, tetapi tak apa, we agree to disagree. Tetapi yang ni, yang part ni Ustaz, mana yang you all buat baik, I support. I support you all. Dan siapa-siapa yang ada kat sini tolong follow saya, ini akaun baru ni. Muka tak boleh buka sebab tak cukup akaun. Saya selalu kena ban Ustaz sebab mulut saya terlampau baik. InsyaAllah. Menarik. Saya Parpu Kari. Siapa yang tanya, saya adalah Parpu Kari, saya adalah Salim Iskandar dan saya daripada tim Cili Kasih Taruh. Okay? Kita tidak ada parti-parti, kita ni semua hanyalah berjuang untuk rakyat dan akidah nombor satu kita kena jaga. Bab akidah jangan main, ya. Bab akidah jangan main. Bagi pihak polis siasat dan apa yang ustaz dengan tim ustaz tengah dedahkan sekarang, hatta Caprice pun saya hormat lah. Sebab apa, Caprice pun buat benda ni, dia buka cerita ni kan, dia mainkan apa semua. So sesiapa saja yang menentang dengan apa yang golongan-golongan sesat ni, maka saya support. Dan korang semua pun kena support. Boleh? Macam mana tentang diorang duk mainkan isu SOSMA, khususnya PN lah, mainkan isu SOSMA? Saya tengok Taqiyuddin, Tun Faisal semua kan, ada yang apa, lawyer-lawyer semua mainkan macam ni lah. SOSMA ni, dia untuk teroris. Saya nak tanyalah, apakah kamu tidak rasa apabila 400 orang budak disesatkan, diletak macam tu, dianiaya tu, itu bukan satu golongan, itu daripada dalam kategori teroris juga. Saya pandang, saya nampak memang betul macam tu. Saya setuju dengan apa yang polis buat. Dia memberikan ancaman kepada negara. Ya, ancaman kepada negara. Akidah kita, agama persekutuan kita adalah Islam. Apabila daripada kecil kau dah rosakkan budak-budak ni, kau tak tahu berapa ramai dekat Malaysia ni, worldwide ni lagi, diorang ada kat situ. Dan kita tak tahu berapa ramai kat luar tu dah minum air bulu. Masya Allah. Kan? Dahsyat tu. Air bulu, air kaki, air tak tahulah air apa-apa lah. You know, bukan merapu. Cerita ni adalah kisah yang benar. Kalau hampa tak tahu cerita, hampa jangan melompat. Biar pihak berkuasa buat kerja. Dan apabila polis dan apa nama dia ambil mereka dalam SOSMA, ini pandangan saya. Mungkin orang lain tak setuju sebab SOSMA, saya tak suka SOSMA disalahguna. Tetapi dalam kes GISB ni, ini adalah satu benda ancaman yang besar. Mereka sudah berakar umbi di seluruh negara. Mereka sudah berakar umbi di seluruh negara. Jadi macam mana nak stop? Kita takut. Kalau mereka dibiarkan, diberikan apa bail ataupun jaminan, diorang keluar,
Masalahnya diorang boleh buat macam-macam. Mereka ni jenis, Ustaz saya nak cerita pasal satu video yang saya tengok dekat Pukas tu. Video tu pasal dia kata, kamu tak rasa sedih ke? Oh, kamu tengok CEO masuk sedih. CEO menangis. Tengok kasut CEO. Tengok apa? CEO smile, tengok CEO makan. Apa punya taksub lah korang ni, gila. Korang Semua jangan taksub CEO. boleh tak? Masya Allah. Betul tak Ustaz? Taksub tahap sampai tengok selipar pun dapat pahala. Kau ingat dia tu Nabi apa ni? Gila betul lah. Tak boleh babe, tak boleh. Jadi biarlah polis buat kerja. Janganlah kita pergi sana, kita nak memandai-mandai, nak tunjuk terror apa semua. Sesungguhnya saya yakin dan saya betul-betul saya bersama dengan perjuangan Ustaz Syihabuddin, bersama dengan tim-tim lain, Kepris apa semua ni, semualah yang menentang JSB ni, bukan apa? Sebab ini soal akidah tuan-tuan dan puan-puan. Tolonglah jaga akidah kita. Kita Anak-anak tak kita sempurna, ni. bukanlah saya ni bukan ustaz apa semua, tetapi akidah mesti mau jaga. Betul Ustaz? Setuju? Jadi itulah cerita dia. Tak mau cakap banyak lah. Cakap banyak apa semua tak guna. Jadi Sosma, tolonglah PN. Tolonglah PN. Jangan nak, actually bukan PN. Dia sebenarnya lebih kepada Bersatu yang tengah ni. Tapi PN of course kita ada satu apa. Yalah, sebab Datuk lah Taki, Datuk Taki sebut tu kenyataan mewakili PN tu yang saya kecewa. Itu masalah tu. Yeah, that's why. Itulah masalah dia. Because saya bukan pro PN lah tuan. Tetapi kalau macam ni PN nak bawa cerita kalau nak jadi champion untuk JSB, so all the best lah. Korang memang bakal terlungkup lah. Itu je aku boleh cakap. All the best to you. Aku tak rugi, you know. Well, kalau korang buat benda-benda macam tu kan, bagi polis siasat, tak payah campur. Tak payah nak tunjuk, nak hebat semua, tak payah. Kan, dia kena sosma, takkanlah kita nak naik orang kena sosma apa semua. Betul. Tapi kalau saya kena sosma, itu tak betul lah. Sebab apa saya cerita pasal politik. Tetapi kalau yang kena sosma dia merosakkan akidah, itu tak betul. Itu betul lah tu. Yang merosakkan akidah, menyesatkan, kata dia orang bukan teroris. Okey, nak tanyalah Ustaz. Bukan teroris ke kalau anak-anak kau pergi letak dekat semua tempat tu, kau biarkan, lepas tu kau hantar, kau meliwat ni Ustaz. Kau melewat, jenayah. tak boleh sebut, nanti kena ban kan. Kau buat jenayah tu, kau train budak tu daripada kecil, dia dapat trauma. Bila budak tu dapat trauma, bila besar dia akan jadi apa Ustaz? Dia akan jadi satu manusia yang penuh dengan racun Ustaz. Dia akan buat dia akan lagi kerosakan tu. Ya. Cukuplah tu. Ni zaman fitnah memfitnah, bukan fitnah memfitnah. Saya nak tanya dekat orang-orang Melayu yang ada kat sini, orang Islam semua, berapa ramai yang kamu semua ni dapat kebajikan atau dapat laba daripada JISB ni? Zakat pun kita tak dapat. Kalau ada orang zakat pun kita tak dapat. Apa cerita ni? Dia tolong apa? Jadi kalau tak ada, dan Ustaz depa kata, tak boleh. JSB punya model bisnes kita kena jaga. Macam mana nak buat bisnes ni Ustaz? Hang ambil pekerja, hang tak bayar gaji. Hang pakai budak-budak kecil. Kalau macam ni Ustaz, you dengan saya kita berniaga boleh jadi jutawan Ustaz. Betul. No labor cost. Gila babe. Bagi bini ya. Dia kata Bagi teroris bini, lain. bagi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal. Itu je. That's it, cukup. Dia kata dah cukup dah. Ada yang kata teroris bukan macam ni. Jet Aziz teroris ni merangkumi banyak tau. Teroris Ini isu daripada ancaman. kecil, baru je kita Susma sedar. ni dia bawah Isu yang ancaman. Daripada membawa kecil kepada kau ancaman ajar. negara. Exactly. Daripada kecil kalau kau ajar dengan racun kau bagi, bila besar dia jadi orang yang sangat-sangat negatif, dan di situlah bermulanya akan jadi macam-macam. Faham tak? Gila babe. Apa punya gila punya kerja ni? Apakah kita ni orang Islam hanya berpaut pada mesti nak ada 4-5 bini, 10 bini, anak berpuluh-puluh, lepas tu tak terjaga? Bukan. Islam lebih daripada itu. Setuju. Allahu Akbar. Macam-macam. Itulah Ustaz. Itulah saya nak cakap kan. Itu je. Maaf suara saya dengar, kalau dengar, tolong follow Cantik. akaun saya ni. Akaun saya ni akaun baru terima kasih. Ustaz, silakan kalau nak tanya apa-apa lagi ke, ada nak tambah ke? Saya okey je. Kau ada lagi yang nak tanya? Saya dah lepas dah. Cantik. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak, akhi. Terima kasih. Allah menulis insya-Allah. Thank you Ustaz. Baik, Assalamualaikum. All the best sir to you. Terima Okey, kasih. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Sahabat-sahabat, tadi kenyataan daripada sahabat kita Salim Iskandar Parpukari. Saya pun duk tengok video-video beliau juga sebelum ni. Alhamdulillah.
Ia satu kenyataan yang penting. Bahkan ramai orang kita duk angkat isu SOSMA dalam keadaan mereka tak tahu bagaimana SOSMA itu berfungsi. Dia berfungsi apabila wujud ancaman kepada negara. Dalam keadaan GISB mempunyai rangkaian yang pelbagai, dan awak kena tahu, rangkaian beliau dekat Indonesia bukan kecil anak. Ia cukup besar. Ia cukup besar dan cukup boleh untuk memberikan ancaman kepada negara kita. Sejak zaman Al-Arqam lagi, bagaimana Asy'ari Muhammad meletakkan Bani Hashim dekat sana. Dan bagaimana GISB walaupun dah lumpuh dekat tempat kita, tetapi dia masih beroperasi di luar negara, yang mana dia boleh lagi bekerja dan bergerak untuk memberikan ancaman kepada kita. Kita nak membantras jenayah dekat sini, tetapi mereka simpan lagi untuk meneruskan jenayah yang dilakukan di tempat kita. Tidakkah itu kita merasakan sebagai satu yang bukan ancaman? Tak apa, tak ada masalah. Pihak polis telah melakukan. Bahkan SOSMA tidaklah seperti ISA. Dulu kita dah buat ISA kepada kelompok ni. Tetapi ini bukan seperti ISA. Dia 28 hari. Kemudian dia akan didakwa. Mesti didakwa. Dia bukan boleh buat tangkapan saja-saja. Tak boleh. Dia bukan ISA. Dia adalah SOSMA. Mungkin ada penambahbaikan yang boleh dilakukan di situ. Tetapi ia adalah satu undang-undang yang layak diamalkan ataupun digerakkan di tempat kita, sehingga apabila ia digerakkan di tempat kita, kita tak boleh sebut bahawa ia tidak adil. Ia digerakkan atas dasar undang-undang negara yang membenarkannya.